Tun Fatimah, anak Bendahara Seri Maharaja. Tun Fatimah adalah anak Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Kecantikannya diumpamakan laut madu, bertasik susu, berpantaikan sakar dan tiada cendalannya. Tun Fatimah hendak didudukkan dengan Tun Ali, anak Seri Naradiraja sepupunya. Tak kala menghantar sirih, Raja Dibaruh dipersilakan oleh Bendahara Seri Maharaja akan Raja Dibaruh itu ayah saudara pada Sultan Mahmud Shah yang tua sekali. Maka oleh Bendahara Seri Maharaja ditunjukkannya pada Raja Dibaruh. Setelah Raja Dibaruh melihat rupa Tun Fatimah, maka terlalu hairan baginda memandang parasnya. Maka kata Raja Dibaruh pada Bendahara Seri Maharaja, "Yang di-Pertuan, adakah sudah melihat ananda ini?" Maka kata Bendahara Tun Mutahir, "Apakah sebenarnya yang ingin diperkatakan oleh Raja Dibaruh?" Raja Dibaruh meminta Bendahara Seri Maharaja menangguh dahulu perkahwinan Tun Fatimah dengan Tun Ali. Raja Dibaruh mencadangkan kepada Bendahara Seri Maharaja supaya menunjukkan dahulu Tun Fatimah kepada Sultan Mahmud Shah kerana negara mereka pada waktu itu tidak mempunyai raja perempuan setelah kemangkatan Permaisuri Pahang Tun Teja. Raja Dibaruh mengatakan adalah yang istiadat Raja Melayu, apabila tiada beraja perempuan, anak bendahara lah akan jadi raja perempuan. Nasihat Raja Dibaruh tidak diendahkan oleh Bendahara Seri Maharaja. Dengan katanya, "Tuanku, akan pati ini orang jahat, patut sama jahat juga." Akhirnya, Bendahara Seri Maharaja mengawinkan Tun Fatimah dengan Tun Ali. Sewaktu majlis perkahwinan Tun Fatimah dengan Tun Ali, Sultan Mahmud Shah melihat rupa Tun Fatimah yang cantik jelita. Melihat akan kecantikan Fatimah, lantaran itu Sultan Mahmud Shah menyimpan dendam terhadap Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Semenjak dari itu, Sultan Mahmud Shah sentiasa mencari cedera akan Bendahara Seri Maharaja. Kekayaan Bendahara Seri Maharaja. Raja Mendalyar merupakan seorang keling yang tinggal di Melaka. Beliau merupakan seorang syah bandar yang kaya. Beliau memiliki 5 bahara emas. Bendahara Seri Maharaja juga merupakan seorang yang sangat kaya. Beliau mempunyai simpanan emas sebanyak 6 bahara, lebih 1 bahara dari Raja Mendalyar. Kekayaan Bendahara Seri Maharaja adalah hasil dari kegiatan perniagaannya. Anak-anak cucunya diberikan segenggam emas buat permainan. Jikalau hilang, diberinya yang lain. Kerbau peliharaannya di kayu ara juga banyak. Jikalau anak buahnya pergi berburu tapi tidak dapat, maka kerbau di kandang itulah yang disembelih oleh mereka. Bendahara Seri Maharaja juga memiliki hamba yang ramai sehinggakan beliau tidak mengenali hambanya sendiri. Kekayaan Bendahara Seri Maharaja dikatakan datang kepada anak cucunya, makan dan pakai tiada akan habis. Pada suatu raya, berada di Balirun menunggu ketibaan Sultan. Tiba-tiba, Raja Mendalyar datang dan menyembah Bendahara Seri Maharaja dan berjabat tangan dengan Bendahara Seri Maharaja. Perbuatan Raja Mendalyar menimbulkan kemarahan Bendahara Seri Maharaja. Bendahara Seri Maharaja berkata, "Cik keling ini tiada tahu bahasa. Patutkah tuan hamba menyembah hamba di balai raja ini? Datang ke rumah hamba, tiadakah tuan hamba patut? Lagi pula, pada duli yang di-Pertua belum kita menjunjung duli. Bagaimana akan kita berjabat tangan dahulu?" Raja Mendalyar berundung kerana malu. Tuan Hasan Temenggong cuba dibeli. Semua orang besar-besar datang ke rumah Ali Manulayan, seorang biaperi, saudagar atau pedagang kaya di Melaka. Mereka diberinya kain atau emas atau barang benda yang garip-garip. Hanya Tuan Hasan Temenggong sahaja yang tidak datang. Ali Manunayan pernah menyatakan, "Jikalau dapat mari apa orang kaya bermain-main ke rumahku, hingga berdiri juga di hadapan kedaiku, 10 tahil emas ku persembahkan." Tuan Hasan tidak juga mahu pergi kerana dia tidak mahu makan sedekah orang yang dengan berkata, "Nuni haramzadah, aku hendak engkau beri makan sedekah. Jika pada bapa-bapakku yang lain boleh." Sementara itu,
Anak buah Tuan Hasan Temenggong memperalatkannya apabila mereka tidak mempunyai belanja. Mereka mencadangkan agar lebuh diperbetulkan di kawasan perdagangan. Kedai yang dibina menganjur ke arah lebuh akan dirobohkan. Bagi mengelakkan kedai dirobohkan, perniagaan yang terbabit akan merasuah anak buah Tuan Hasan Temenggong. Walaupun rasuah diambil, kedai terbabit tetap juga dirobohkan. Punca mencetuskan sekejam-kejam hukuman. Nina Suradewana telah bertelingkah dengan Raja Mendalia. Mereka pergi berhukum pada bendahara. Kerana hari telah petang, mereka disuruh datang keesokan harinya. Malam itu, Nira Suradewana telah merasuahkan emas sebanyak sebahara kepada bendahara supaya dia menang dalam kesnya dengan Raja Mendalia. Kitul, seorang yang ada berhutang dengan Raja Mendalia, telah pergi memberitahu Raja Mendalia tentang perihal Nina Suradewana itu. Dikatakan Nina Suradewana merasuahkan emas 10 kati supaya bendahara membunuh Raja Mendalia, dan dikatakan bahawa bendahara telah bersetuju. Segala hutang Kitul telah dihalalkan. Pada malam itu juga, Raja Mendalia telah pergi mengadu kepada Laksmana Khawaja Hasan. Dirasuahnya dengan emas sebahara di samping permata dan kain baju yang indah-indah. Dikatanya bendahara mahu merampas tahta kerajaan. Bendahara telah pun menempah tahta kerajaan piu dan kaus emas. Kerana termakan pucuk, Laksmana bersedia memberitahu Raja. Sebaik menerima aduan Laksmana, Sultan Mahmud telah mengarahkan Tun Sura Diraja dan Tun Indra segera pergi membunuh bendahara. Tamat riwayat 3 orang besar negara. Sebaik menerima aduan Laksmana Khawaja Hasan, Sultan Mahmud telah mengarahkan Tun Sura Diraja dan Tun Indra segera pergi membunuh bendahara Seri Maharaja Tun Tahir. Tindakan Sultan Mahmud membunuh bendahara Seri Maharaja Tun Tahir adalah kerana didorong oleh sifat dendamnya. Tindakan Tun Hasan Temenggong yang ingin menentang telah dihalang oleh bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Tun Hasan juga mahu membuang peti-peti emasnya itu pun dihalang oleh bendahara. Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir mengatakan, "Hei Hasan, hendak membinasakan nama orang tua-tua kitakah engkau? Kerana adat Melayu tiada pernah dahaka." Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir dan Seri Naradiraja menerima hukuman tersebut sebagai takdir Allah dan mereka reda. Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir, Seri Naradiraja dan Tun Hasan Temenggong dan Tun Ali dibunuh orang. Tun Abdul Karim, Tun Jenal dan Tun Fatimah tidak dibunuh. Sebaliknya, Tun Fatimah dijadikan isterinya. Semua harta peninggalan bendahara Seri Maharaja dibawa ke istana. Didapati tiada sebarang bukti yang menunjukkan bendahara Seri Maharaja berhasrat untuk merampas tahta sebagai yang dinyatakan oleh Kitul dan Raja Mendalia. Setelah disiasat, didapati Kitul dan Raja Mendalia telah menabur fitnah terhadap bendahara Seri Maharaja. Akhirnya Raja Mendalia dan keluarganya dihukum bunuh. Manakala Kitul berserta anak isterinya dikenakan hukuman sula. Laksmana Khawaja Hasan pula dilucurkan jawatannya kerana tidak bertanggungjawab menyiasat aduan tersebut terlebih dahulu. Bendahara Paduka Tuan. Paduka Tuan iaitu anak bendahara Paduka Raja telah dilantik menjadi bendahara. Dia sudah tua, giginya telah tanggal dan kaki pun telah tepuk. Bila dinyatakan dia akan diangkat menjadi bendahara, dia menolak tetapi dipaksakan juga oleh Sultan. Dia juga dikenali sebagai bendahara Lubuk Batu, seorang yang kuat makan dan bila mahu berjalan, sepasu minyak wangi digunakannya. Tumbiajit Sasal. Tumbiajit merupakan salah seorang anak bendahara Lubuk Batu. Beliau merupakan seorang yang kurang sioman dan suka mengambil harta orang. Apabila dia berjalan, ia akan diiringi oleh seorang hamba yang membawa sejumlah emas untuk membayar harga barangan yang diambil oleh Tumbiajit. Dia pernah menjual gajah pemberian bapanya. Tumbiajit juga pernah menampar dan membunuh orang. Beliau pernah
diserahkan kepada Sultan Mahmud Shah, tetapi akhirnya dibebaskan oleh baginda. Zuriat Bendahara Lubuk Batu. Antara zuriat Bendahara Lubuk Batu ialah Tun Khoja Ahmad yang bergelar Tung Pikrama, keturunan Tun Khoja Ahmad yang menjadi Bendahara Johor. Sultan Mahmud membuang kerajaan. Tun Fatimah kini menjadi Raja Perempuan Melaka. Tun Fatimah sangat disayangi oleh Sultan Mahmud Shah. Sejak diperisterikan Sultan Mahmud Shah, Tun Fatimah tidak pernah senyum. Dia sentiasa berduka cita atas kematian kaum keluarganya. Tun Fatimah semenjak berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah, jangankan kata ia tertawa, tersenyum pun ia tidak pernah. Sultan Mahmud juga sangat menyesal kerana membunuh Bendahara Seri Maharaja. Bendahara ternyata telah menjadi mangsa fitnah. Sultan Mahmud telah turun tahta dan diserahkan pada anaknya Sultan Ahmad Shah. Baginda membawa diri ke Kayu Ara dengan ditemani oleh Sansura. Sansura sentiasa mengiringi Sultan Mahmud Shah ke mana saja baginda pergi. Sansura sentiasa membawa uncang, tempat sirih santap, pukusan dan kalam. Apabila baginda melihat orang ramai datang ke arah baginda, baginda terus menunggang kuda kerana tidak mahu diiringi. Maka Sansura pun turut berlari sambil menggapur sirih santap, pukusan dan kalam. Apabila baginda melihat orang ramai datang ke arah baginda, baginda terus menunggang kuda kerana tidak mahu diiringi. Maka Sansura pun turut berlari sambil menggapur sirih santap. Sultan Ahmad Shah tidak menyukai para pembesar Melaka. Sebaliknya, baginda lebih menyukai beberapa pemuda yang rapat dengan baginda seperti Tun Ali Hati, Tun Mai Ulat Berudu, Tun Mai Ulat Bulu, Tun Muhammad Rahang, Tun Muhammad Unta dan Tun Ali Kenal. Tun Mai Ulat Bulu ialah cucu kepada Bendahara Paduka Raja. Nama asal Tun Mai Ulat Bulu ialah Tun Muhyiddin dan diberi gelaran Seri Udani. Beliau sangat dikasihi oleh Sultan Ahmad Shah dan dilantik sebagai Temenggung Melaka. Sepanjang perkahwinan Tun Fatimah dan Sultan Mahmud Shah, baginda telah beberapa kali hamil namun digugurkan. Tun Fatimah berbuat demikian kerana pada pandangannya petah kerja raja beranak dengan better lagi kerana anak raja kerajaan telah ada. Sultan Mahmud Shah meminta Tun Fatimah tidak menggugurkan kandungannya lagi dan berjanji jika anak dilahirkan nanti seorang putera, ia akan dijadikan raja kelak. Akhirnya, Tun Fatimah melahirkan 2 orang puteri yang diberi nama Raja Putih dan Raja Khadijah. Sultan Ahmad Shah pula sentiasa belajar ilmu tasawuf dengan Maulana Sadar Jahan.